Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. باب كراهية تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. Bab dimakruhkan ataupun sesuatu yang tidak disukai oleh syarak bapa melebihkan sebahagian anak di atas sebahagian yang lain di dalam pemberian. Ada? Ha? Ada? Dia terjemah macam mana? وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت بني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لا تشهدني على جور. وفي رواية أشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن متفق عليه. Daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. An-Nu'man bin Bashir adalah merupakan sahabat Nabi dan bapa dia Bashir Al-Khazraji Al-Ansari. Bapa dia orang Ansar daripada suku Khazraj. Artinya dia pun daripada suku Khazraj, merupakan sahabat Nabi SAW, dan dia pun sahabat. Sebab itu kita tengok dia tulis radhiyallahu anhuma, Allah redha kepada mereka berdua. Nu'man bin Bashir, An-Nu'man bin Bashir merupakan sahabat, dia panggil sahabat di kalangan sahabat yang kanak-kanak. Sebahagian ahli siyar menyebut bahawasanya An-Nu'man ini dia lahir pada tahun 1 Hijrah. Artinya masa Nabi wafat lebih kurang umur dia 10 tahun. Sebahagian kata sebelum daripada itu. Apapun dia termasuk di kalangan sahabat yang budak-budak lah. Masa Nabi itu dia masih budak-budak. Dan dia penyokong kepada kerajaan Bani Umayyah.
bukan kerajaan Bani Umayyah. Dia sokong Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi An-Nu'man bin Bashir dalam sejarah dia antara umara Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia antara gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan masa kerajaan Muawiyah. Dia semasa peristiwa pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu an, dia bawa baju Uthman bin Affan yang berdarah tu pergi ke Syam, pergi ke Syria, dan dia letak baju tu di mimbar di Syam, menyebabkan orang-orang di Syria tidak dapat tidur mengenangkan khalifah mereka dibunuh oleh pemberontak, dan mereka bangkit menentang pemberontak. Oleh kerana Ali yang mengambil kerajaan selepas daripada itu, dan pemberontak itu bukan dengan kehendak Ali telah cuba bergabung dalam kerajaan Madinah, maka orang-orang di Syria menentang kerajaan di Madinah. Maka berlaku mereka berdiri bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan menentang pemberontak. Tapi akhirnya berlaku pertentangan terhadap Ali bin Abi Talib. Bukan dia nak tentang Ali, dia nak tangkap pemberontak tu. Tapi oleh kerana kerajaan tu diambil alih oleh Ali. Tapi orang yang bawa benda ni, bagi semangat ni naik, bawa baju hak berdarah ni, An-Nu'man bin Bashir. Masa Nabi hidup, An-Nu'man ni dia masih budak-budak lah. Sama juga dengan Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Bapa dia Bashir Al-Khazraji, bapa dia sahabat Nabi SAW. Dan An-Nu'man ni anak saudara kepada Abdullah Ibnu Rawahah yang mati di dalam peperangan Mu'tah. Abdullah bin Rawahah ni antara sahabat Nabi yang Nabi sebut ahli syurga. Abdullah bin Rawahah terkenal sebagai penyair Nabi. Nabi ada Ka'ab, Nabi ada Ubay bin Ka'ab, Nabi juga ada Abdullah bin Rawahah, Hasan bin Thabit, orang yang ahli di dalam puisi. Kata dia, anna abahu atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya bapa siapa? Bapa siapa? Cuba tengok. Bapa Nu'man, bapa dia siapa dia? Bashir. Kalau yang tu pun tak tahu lah. Bapaknya Bashir, Abu Abdullah Bashir. Bashir bawa dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, inni nahaltu bani hadha ghulaman kanat li. Aku telah bagi hadiah kepada anakku ini seorang hamba, salah satu orang daripada hamba aku. Dia pada hamba, dulu ada hamba, dan kita telah, siapa yang terlepas dia boleh tengok kuliah-kuliah kita yang lama, macam mana hamba ni boleh ada dalam Islam. Sebenarnya hamba ni tak ada dalam Islam, tapi masa zaman Islam datang, dunia semua ada hamba. Bukan senang nak hapuskan hamba, sehingga pada 1800 hamba belum terhapus dengan baik lagi. Abraham Lincoln terpaksa hapus hamba. Orang barat yang duk cakap komplain Islam, ketika dunia Islam dah tak ada hamba, mereka ada lagi. Wilberforce, dia terpaksa berjuang untuk buang hamba di British. Sebab di Britain dia terpaksa buang hamba. Masa tu semua toke-toke besar guna hamba. Tanpa hamba
perniagaan tak boleh berjalan. Dan apabila Islam datang, itu adalah realiti dunia. Tak ada dunia yang tak ada hamba. Jangan tanya kuasa-kuasa besar, jangan tanya lagi Rom dan Parsi, hatta Arab yang tidak ada kerajaan besar seperti kerajaan orang Mekah dan Madinah. Orang Mekah bukan ada kerajaan yang teratur, sistem kabilah, tribal system ya. Mereka ada hamba. Arak ramai orang minum, tapi ada juga orang tak minum. Tapi untuk buang arak bukan senang. Islam ambil banyak steps dalam nak buang arak. Allah kata pertama, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahaya arak dan judi itu lebih daripada manfaatnya. Lepas tu Allah kata wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri salat sedangkan kamu mabuk. Barulah datang innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Arak, judi, berhala, ada keji daripada amalan syaitan, fajtanibu, maka kamu kena berhenti, kamu kena jauhinya. Tapi dia ambil banyak langkah sebab tadrijiyah. Dia panggil tadarruj, berperingkat-peringkat, tangga demi tangga bahasanya, supaya berkesan pengharaman itu. Padahal itu soal individu minum, dia ketagih. Tapi menghapuskan hamba, memberikan kesan kepada ekonomi. Maka Islam mengambil satu langkah yang berkesan. Sebab itu ini pengajaran kepada orang yang bercakap dalam penghapusan sesuatu sistem yang telah lama wujud, yang membabitkan kepentingan awam. Dia tak boleh dibuat secara drastik, kerana itu akan memberikan kesan yang negatif, impact yang negatif terhadap keadaan masyarakat. Hamba ni kesannya masalah ekonomi. Semua orang ada hamba. Kalau kata buang hamba, orang tak boleh pergi berkebun, berladang, macam-macam. Dan Islam ada satu perkara lagi. Tawanan-tawanan perang yang ditawan, tawanan-tawanan perang Islam ditawan, dijadikan hamba. Dan tawanan perang bukan orang-orang kafir yang memerangi Islam, mereka ni nak bagi jadi apa? Islam ni wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Bagi makan kepada hamba pun, bagi makan kepada tawanan perang pun dapat pahala. Quran kata bagi makan anak miskin, orang yatim dan asir. Asir ni masuk orang yang perang, kita tangkap dia, kita bagi dia makan supaya dia tak mati, dapat pahala. Tak ada agama. Musuh yang perang kita tu, kita tangkap dah dia tak boleh lawan dah, kita bagi dia makan, dapat pahala. Tapi kalau dia ni, bila kita tangkap dia, kita bagi dia makan tu, kita lepas dah, dia patah balik sihat, perang kita pula dah. Apa kita nak buat dengan dia ni? Tawanan perang Islam jadi hamba. Dia ni nak jadi apa? Maka dia jadi hamba. Dia jadi hamba. Tetapi dalam masa yang sama, Islam tutup semua pintu perhambaan yang lain. Kalau tidak tangkap orang jadi hamba. Tengok sejarah Salman Al-Farisi. Dia mari nak cari Nabi kerana dia baca di dalam Injil. Dia baca dalam Bible lah, bukan Injil, Bible lah. Injil tu hak asal, tapi Injil yang muharraf, yang telah diubah. Bible is the book, buku. Dia baca dalam Bible, dia dapati ada isyarat tentang kedatangan Nabi Muhammad. Dia nak pergi cari Nabi, dia ditangkap di tengah jalan, dia dijadikan hamba. Dia bukan hamba,
Dia keturunan bangsawan Parsi. Islam haramkan tangkap orang jadi hamba, tak boleh. Kalau orang Indonesia mai tempat kita, kita tangkap dia bagi jadi hamba, tak boleh. Haram. Islam buka banyak pintu. Buat yang tu kena bebas hamba. Setubuhi isteri bulan Ramadan kena bebas hamba. Banyak bab yang kena bebas hamba. Pintu nak keluar daripada hamba ni banyak. Bahkan siapa bebas hamba, banyak pahala dah. Bunuh orang tanpa sengaja, bebas hamba. Tapi semua pintu hamba Islam buka, satu pintu Islam tak tutup. Pintu nak masuk jadi hamba tak boleh. Pintu nak keluar ada. Tapi satu pintu Islam tak tutup. Pintu apa? Peperangan. Kerana peperangan no choice. Depa nak jadi apa? Tapi Islam kata tak boleh pukul dah. Nabi kata bagilah makan apa yang kamu makan. Bagilah pakai apa yang kamu pakai. Allah. Padahal hamba Islam, orang Islam yang ditawan dahsyat jadi hamba. Cuma tuan-tuan tengok tahanan Muslim hatta Amerika di Guantanamo. Macam-macam yang mereka buat. Walaupun yalah, bukan saja Amerika, pemimpin Arab pun sama dengan tahanan-tahanan yang mereka buat. Tapi Islam yang asal tak buat benda ni. Islam tak benarkan. Pada zaman Nabi hamba ada, sebab kita akan tak baca sebahagian buku mereka kutub kata Islam membenarkan perhambaan. Islam tak benarkan hambaan. Wilberforce baru bebaskan saja Britain, lawan kes itu dalam Parlimen Britain. Itu pun mengambil masa yang lama untuk mendapat sokongan. Dia terpaksa sacrifice semua kehidupan dia untuk itu. Nabi SAW bebas hamba sebelum daripada Abraham Lincoln buat lagi. Dunia Islam reda dengan hamba bila Islam berkuasa. Tapi itu hamba ada sedikit sebanyak disebabkan kerana masalah peperangan. Pada zaman ni hamba masih ada. Bilal hamba yang dibebaskan, ada hamba. Bashir ni dia ada hamba, dan hamba ni dia memang boleh jual. Saya pun tak tahu macam mana Piramli dapat idea jual hamba di pasar Tiga Abdul. Tapi memang idea itu betul. Dahulu hamba dijual di pasar. Bukan jual daging oh. Dia jual lah, siapa nak beli hamba. Dia ni tak tahu Piramli dia tak hidup zaman tu, tapi jalan dia akai dah. Okey. Orang beli hamba. Jadi hamba ni ada harga. Macam Jamal Pak Tongko kata jual orang lebih baik daripada meniaga orang, lebih baik daripada meniaga unta. Kira hamba ni memang ada harga. Dia ni, dia kata dia bagi salah seorang hamba dia ni, dia bagi pada anak dia Nu'man. Maksudnya dia bagi, I have gifted one of my slave to this son of mine. Dia bagi kepada ni, pada Nu'man ni, salah seorang hamba aku bagi pada anakku ni Nu'man. Dia habaq kepada Nabi SAW. Pasal apa dia habaq kepada Nabi SAW? Sebab dalam kalau kita bagi kat orang benda zaman sekarang, kalau tuan-tuan bagi, mungkin tuan-tuan tulis atas geran kereta. Kalau bagi kereta, betul tak? Tulis nama dia. Bagi rumah, bagi geran, bagi namakan nama anak kita. Bila namakan tu, maka dia panggil dalam fiqh, dia panggil qabab. Qabab ni maksud perpindahan. Dan macam mana benda ni, kita kata ni saya bagi kat awak, tapi tak pindah lagi kat kita. Bila macam benda kecil, kita ambil, kita pegang lah. Tu qabab. Artinya benda tu telah berpindah milik daripada dia kepada kita. Tapi kalau bagi tanah, takkan dia nak peluk tanah dia macam tu. Kita bagi apa? Tukar nama dia mana? Geran.
Zaman dulu tak ada geran, dia pakai apa? Dia pakai saksi. Jadi aku bersaksi kat hang, ni benda ni aku bagi kat anak aku. Tuan-tuan faham? Nabi ulul amr, Nabi ulul amr, Nabi pemerintah. Jadi dia mai kepada Nabi SAW, dia habangkan Nabi, dia kata dia bagi gulam, dia bagi hamba dia ni, one of my slaves, to this son of mine, Bashir, An-Nu'man. Aku bagi pada anakku An-Nu'man. Bila dia bagi kepada anak-anak An-Nu'man, dia bagi tahu Nabi SAW. Nabi tanya dia, ini orang panggil peranan penguasa, ini juga peranan mufti, ini juga peranan ahli ilmu. Tak boleh kata baguslah hang bagi ke anak hang. Dan Nabi tak kata. Nabi tanya dia. Nabi kata, akullu waladika nahaltahu mithla hadha. Adakah semua anak kau bagi macam mana kau bagi kat dia? Macam mana kau bagi kepada An-Nu'man? Anak hang ni, anak hang yang lain, pasal riwayat ni banyak. Riwayat banyak, nanti saya akan cerita pasal apa jadi banyak. Adakah anak-anak yang lain dapat sama dengan An-Nu'man? Kata dia, qala la. Dia kata tak. Kata Nabi, fa'arji'. Nabi kata, bagi balik. Ambil balik. Tak boleh bagi. Nak bagi, biar semua anak dapat. Ni bab adil dalam bagi kepada anak-anak. Tentu ada motosikal lah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain. Mungkin tuan-tuan tanya, pasal apa ada riwayat yang lain? Ada beberapa sebab. Sebahagian hadis kita tengok ada banyak riwayat. Bila kita baca dia kata wa fi riwayatin, dalam narration yang lain, dalam riwayat yang lain dia sebut hadis. Kemungkinan beberapa sebab. Ni ada pasal adab ni, student master PhD ada ni. Kemungkinan disebabkan dia panggil ta'addudil riwayat, ta'addudil qissah. Ta'addudil qissah ni maksud kisah tu berlaku banyak kali. Dia macam nak sama. Hari ni orang lain, besok orang lain, maka Nabi bagi jawapan yang agak similar, yang agak sama. Maka kita tengok ada similarity dalam riwayat, dalam jawapan Nabi. Dia kata wa fi riwayatin. Sebahagian disebabkan kerana kawan yang riwayat tu, rawi tu, ni dia riwayat, ni rawi lain riwayat, dia riwayat, dia guna bahasa dia, dia panggil ar-riwayah bil makna. Ar-riwayatu bil makna, maksud dia riwayat dengan makna. Dia, kita dengan bahasa Malaysia dia panggil cakap pindah dan cakap ajuk. Ada guru bahasa Malaysia, betul ya? Kan? Cakap pindah dengan cakap, maksudnya kawan tu cerita benda yang sama tapi dia guna bahasa dia. Jadi kita dapati ada 2-3 riwayat dengan bahasa. Kadang-kala apabila mereka cerita, ada yang meringkaskan cerita, ada yang mendetailkan cerita. Jadi kita tengok kisah yang sama, seorang riwayat panjang, seorang rawi lagi riwayat pendek, disebabkan kerana berbilang-bilang rawi yang berbagai-bagai dengan meriwayatkan dengan bahasa perlainan. Maka kita tengok wa fi riwayatan. Besok orang kata dah duduk mengaji ke Ibn Qayyim ni, apa dia maksud wa fi riwayatan? Dalam riwayat yang lain. Maksudnya riwayat yang lain tu benda yang mungkin sama tapi bahasa dia bunyi lain disebabkan beberapa faktor. Salah satunya 2 benda penting yang saya sebutkan tadi. Faqala an-nabi afa'alta hadha biwaladika kullihim, adakah engkau buat benda ni dengan semua anak-anak kau yang lain? Afa'alta hadha biwaladika kullihim, adakah engkau buat benda ni dengan semua anak-anak kau, yang semua anak-anak kau dapat? Macam mana kau nak bagi kepada Bashir ni? Dia kata la. Macam mana kau nak bagi pada Nu'man ni? Bashir kata la. Nabi kata ittaqullah wa'dilu fi auladikum, takutlah Allah dan adillah pada anak-anak kamu. Jaga, takutlah Allah dan adil pada anak-anak kamu.
Kalau nak bagi kat ni, kena bagi hak lain lagi. Bagi sama. Takut Allah. Artinya benda ni serius. Maksudnya benda ni bertanggungjawab di hadapan Allah. Mindful your obligation to Allah Subhanahu wa taala. Benda ni benda penting. Kamu akan bertanggungjawab di hadapan Allah pada anak-anak kamu. Maka Nabi SAW bila dia tanya macam tu, Nu'man kata la, Nabi kata ittaqullah faraja'a abi, maka bapa aku pun patah balik dan dia bagi balik sedekah tu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqala Rasulullah ya Bashir alaka waladun siwa hadha, wahai Bashir, adakah engkau ada anak yang lain selain daripada ini? Qala na'am. Qala akulluhum wahabta lahu mithla hadha, adakah semua kau bagi macam ni? Qala la. Dia kata la. Nabi kata fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu 'alal jawr, jangan engkau berjadikan aku saksi, kerana aku tidak akan menjadi saksi di atas jaur. Jaur ni perkara yang tak adil. Jaur ni maksud benda yang inhiraf anil i'tidal, benda yang terpaling, benda yang keluar daripada keadilan, benda yang zalim. Kau jangan jadikan aku saksi kepada perkara yang zalim. Ada lagi riwayat ni, tapi saya nak berhenti, nak bincang hak atas ni. Ada beberapa perkara yang Nabi jelaskan di dalam hadis-hadis ni. Yang pertama, bapa tak boleh bagi kepada anak sama ada lelaki ataupun perempuan, melainkan hendaklah sama. Jika keperluannya sama. Tengok keperluan lah. Jika anak darjah dua-dua, seorang darjah 3, seorang darjah 2, keperluan sama, makan dia pun sama, dia bagi pergi sekolah seorang RM4, tu seorang RM3, dua-dua kena seorang RM3. Tak boleh dia kata yang ni abah sayang sikit, abah bagi 4, hang abah tak apa sayang, abah bagi 3. Zalim. Kalau dia ada anak lelaki 2 orang, dia ada anak dia dah besar dan boleh memandu motosikal dan semuanya perlu, dia bagi pada seorang, yang seorang lagi dia tak bagi, zalim. Kalau seorang dia bagi kancil, seorang lagi dia bagi BMW, zalim. Zalim. Nabi tak mau jadi terlibat, Nabi tak mau jadi saksi. Nabi tak benarkan. Sebab tuan-tuan, banyak benda ni saya sebut benda yang keperluannya sama. Kalau seorang anak perempuan, anak lelaki dapat rumah sebiji, kita bagi, anak perempuan kita membesar dapat rumah sebiji, kata hang perempuan, kau tak payah nak bagilah, lelaki hang lah bagi besok. Tak boleh. Kita kena bagi kat dia. Kalau tak, kita ambil harga rumah tu, kita jual, kita bagi duit sama banyak kat dia. Islam ajak apa benda? Kenapa Islam tak benarkan? Tuan-tuan, apabila kita bagi, mungkin kita kata hani harta aku, kan, Abdul Wahab aku bagi hak ni, Abdul Wahid aku bagi hak ni, Abdul Wahab aku bagi hak ni, hak ni harta aku, hang tu sah. Tak boleh. Ini bukan ada apa, Sulaiman akhlakan boleh menyelesaikan masalah. Tuan-tuan, bila dia bagi tak sama, dia pertama banyak antara kesan buruknya, dia menimbulkan kebencian bukan saja pada bapa, kepada anak tu sendiri di kalangan keluarga. Quran sebut kisah siapa? Kisah siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Bukan Yaqub tak adil, tapi depa sangka tak adil. Iz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Mereka menyatakan sesungguhnya Yusuf dan saudaranya kita tak tahu nama apa. Riwayat Israiliyat kata nama dia Bunyamin, sehingga orang Melayu pun ada yang nama Bunyamin, tapi Quran tak kata, hadis tak kata. Riwayat Israiliyat kata nama Bunyamin.
Yusuf dan saudaranya lebih bapa kita sayang dibandingkan kita, sedangkan kita ni ramai. Sesungguhnya bapa kita fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Mungkin dia tak masukkan sesat akidah, masuk keliru, tak betul. Dan ini kena jaga-jaga pada orang yang cawangan banyak. Bila dia cawangan banyak, kalau dia boleh adil tak apa. Tapi dia tak boleh sampai yang mak ni, anak mak ni kata tengok ayah duk tengok anak-anak mak hanu lah. Anak-anak mak ni bukan tengok pun. Dia menimbulkan kebencian. Dia menimbulkan pemusuhan. Dalam pemberian. Padahal harta tu harta dia. Dia kata harta aku yang cari. Aku suka anak mana aku bagilah. Dia tak boleh. Bukan masalah hang suka, tapi masalah hang telah menimbulkan kebencian di kalangan anak-anak. Telah menimbulkan pemusuhan. Mungkin dia kata ni, hampa terima ada ayah bagi kat dia. Apa dia nak kata? Ikut ayah lah, harta ayah. Tapi hati dia pun tak gembira. Melainkanlah anak tu ada masalah. Misalnya kita terpaksa bagi kursi roda pada dia pasal dia aksiden kaki patah. Takkanlah anak sihat kami pun nak kursi roda seorang satu, tu teruk lah. Kan? Bila anak kita sakit, kita bagi peruntukan yang lain lah. Kerana yang ni exceptional punya cerita. Tapi dalam keadaan biasa, keperluan yang sama, kita kena selarikan benda ni supaya tak ada siapa dakwa bahawasanya yang lain dapat. Melainkan kita janji di atas satu kelebihan. Kerana Nabi pernah kata, siapa yang dapat pada aku kaza wa kaza, aku bagi kaza wa kaza. Kepada Hasan dan Husain, siapa yang datang kepada aku dulu, aku bagi. Nabi bagi hadiah. Kalau kita kata siapa di kalangan anak ayah ni yang dapat hafal Quran dulu umpamanya, habis ayah bagi sekian-sekian, hak tu hadiah untuk dia, galakkan. Itu cerita lain. Tapi dalam pemberian biasa, hendaklah adil dalam hal ini. Dan ini kena jaga. Kita kadang-kadang kita cuai. Kita kena ada kira bercara. Bila kita bagi anak ni, mungkin kita lambat sikit, tapi otak kita kira dah kita akan bagi yang ni pula. Mungkin kita akan bagi dalam bentuk yang berlainan, dia keperluan yang berlainan. Tapi kita boleh jelaskan pasal apa hari tu ayah bagi kat awak yang ni. Pasal apa ayah bagi kat dia? Hari tu masa ayah bagi kat awak yang ni, dia tak dapat. Jadi dengan kadar yang sama ayah bagi kat dia yang ni. Umpamanya anak perempuan dia tak mau benda hak kita bagi kat anak lelaki tu, kita beli benda lain kat dia. Umpamanya dia tak mau kita bagi motosikal kat anak kita, nak kita seronok pakai motosikal. Hak perempuan kita tak bagi dia tengok. Dia kata dia tak mau motosikal. Mungkin kita pergi beli benda apa yang dia nak dengan kadar yang macam tu. Melainkan kita kata hak ni ayah tak bagi ke hang, hak ni motosikal ayah. Hampa siapa-siapa nak pergi ni hampa boleh naik lah. Tapi hak ni ayah punya. Itu tak apalah. Kita pandai menguruskan pentadbiran kita. Tapi jangan kita buat satu tindakan yang menimbulkan al-adawatu wal baghdha, yang menimbulkan rasa tak puas hati di kalangan anak-anak, yang menimbulkan rasa benci di kalangan anak-anak. Nabi SAW larang. Orang bawa kes ni kepada Nabi. Bashir bawa kepada Nabi supaya Nabi jadi saksi. Dia nak bagi kat anak dia, ni bagus sahabat. Nak bagi benda kat anak pun buat mai kat Nabi ya bang. Nabi tak mau jadi saksi. Kerana Nabi kata aku tak jadi saksi kepada benda yang zalim. Macam mana orang jadi lawyer yang jadi saksi pada benda yang zalim? Kalau kita ada kesedaran, kita susah jadi lawyer. Dia nak bagi kat kita, kena nasihat ni, pakcik bagi benda ni kat anak-anak lain tak? Dia kata tak bagi, pakcik bagi kat dia ni seorang lah. Dia kata pakcik kena bagi, tak baik. Pasal kita ada pengetahuan. Nabi kata aku tak mau jadi saksi kepada benda yang zalim. Benda yang zalim kita tak boleh jadi saksi. Benda zalim, benda dusta, syahadat tu zur, kita tak boleh jadi saksi.
Kalau bapak tak boleh bagi tak sama harta bapak sendiri, pak ni tenaga dia cari harta tu, dia kena bagi adil. Bolehkah pemimpin bagi harta tak sama kepada rakyat sedangkan keperluannya sama dan harta tu bukan mak bapak dia punya? Kalau dia bagi kepada pondok Abdullah Sa'amah 2 juta, dia kena bagi kat IQ pun 2 juta. Tuan-tuan setuju tak? Pasal apa kawan tu buat keluar fatwa KP Harbi dapat 2 juta, kita tak dapat 2 juta? Perakam ni marah pula. Bagi berdasarkan kepada keperluan dan mesti sama. Dalam Uyunul Akhbar Ibnu Qutaibah riwayatkan bagaimana apabila Umar bin Khattab bangun dan berucap isma'u wa ati'u, dengar dan taat, dan Salman kata tak boleh dengar, tak taat. Kenapa wahai Salman? Dia kata sebab aku tengok engkau bahagi pada rakyat semua seorang selai pakaian, dan aku tengok engkau ambil dolai. Dia tu Amirul Mukminin, dia khalifah. Sebab asal Umar panggil anak dia Abdullah bin Umar, bagi tahu bahawasanya yang bapak aku nampak dia pakai 2 tu sebabnya bahagian peruntukan aku bagi kat dia, bukan dia ambil 2 rakyat punya. Kata Salman, al-an as-sam'u wa ta'ah, takallam, sekarang dengar dan taat, sila berucap. Hak Nabi tak bagi manusia biasa dengan tak adil, hatta pada anak sendiri. Ni kita masih hidup ni, sebelum jumpa Allah Ta'ala, kalau ada benda bagi harta tak adil ke anak-anak, balik pergi perbetui. Kalau tidak, Nabi tak terima. Sebab tu maka anak-anak akan ingat bapak kita adil di dalam pemberian. Dia adil. Kalau kita banyak benda menyelesai lah. Kalau kita dah terlebih benda tu, macam kita nak bagi satu benda, kita tak sabuh nama, kita kekal nama kita tu, cerita lain. Besok kalau kita mati, benda tu jadi termasuk dalam miras, dalam pusaka, berbahagi ikut hukum. Masa kita hidup, kita bagi secara adil. Ada beza tak anak lelaki dan perempuan? Kata para fuqaha, tak beza. Lelaki dan perempuan di dalam hibah, dalam pemberian sama. Wa fi riwayatin ashhad ala hadha ghairi, pilah jadi orang lain jadi saksi. Nabi tak mau. Nabi kata ayasurruka ayakunu laka fil birri syawa. Qala bala, qala fala idzan. Nabi tanya dia, kau mau tak anak-anak kau ni sama saja dalam mereka buat kebajikan kepada kau? Mereka kata ya. Nabi SAW kata, macam tu kalau tu jangan buat. Kalau kau mau semua anak-anak kau semua sama buat baik kat kau, tak ada yang ni tak mau buat baik, yang ni semua sama, kau pun buat baik sama dengan anak-anak. Perkara ini, cara Nabi ucap ni, dia panggil Nabi qiyas. Sebab itu qiyas ialah satu benda yang diterima di dalam mazhab jumhur. Mazhab jumhur. Minggu lepas kita ada cerita tentang Ibn Hazmin Al-Andalusi. Sebab Ibn Hazmin Al-Andalusi terkenal dia tak mau qiyas. Dan dia tak mau mantuk, mafhum, dia mantuk benda yang difahami. Dan kita buat contoh, Ibn Hazmin kata apa? Nabi kata redha al-bikru tusta'zan, anak dara itu diminta izin, wa iznuha simatuha, izin anak dara tu apa? Dia diam. Kata Ibn Hazmin, kalau dia diam boleh. Jumhur kata kalau dia kata saya setuju, lagi boleh lah. Ibn Hazmin kata tak boleh. Pasal Nabi kata dia kata diam. Kalau dia kata saya setuju, tak kira. Sebab Nabi kata diam.
Dia tak mau. Dia tak mau. Ini semua Ibn Hazmin dia tak ada. Dia literal. Dia fikir secara literal. Apa yang ada dalam teks. Bila Nabi kata redha anak dara itu diam. Kalau anak dara tu kata ya saya terima ayah dia sebagai suami saya, tak boleh kata Ibn Hazmin. Kalau bagi dia nikah juga berdosa pak dia. Sehinggalah tanya lagi dia diam baru aci. Minggu lepas kita bahas tentang apa? Tentang air kan, kencing dalam air. Sehingga Ibn Qayyim kata hadza laiqun bi zahiriyatihi. Ini padalah dengan mazhab zahiri dia tu. Pun begitu Ibn Hazmin Al-Andalusi. Pasal kita cerita pasal Ibn Hazmin, pasal saya nak cerita kias dah kita masuk bab ni. Lebih cerdik daripada sebahagian literalis zaman moden. Ibn Hazmin tu sendiri memang cerdik lah. Tentu ingat Ibn Hazmin yang duk kira macam kita lah. Ini kira antara manusia yang first class otak dalam dunia Islam. Tuan-tuan, apabila berlaku kebangkitan Arab ataupun sebelum kebangkitan rejim Arab, tuan-tuan, ni pukul dia seksa orang, dan ada orang Arab dan ada umat rakyat yang bantah. Bila rakyat bantah, ada di kalangan para ulama yang mempertahankan rejim, dan mereka baca hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, yakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hudaya, la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Qala kaifa asna'? Huzaifah tanya, ya Rasulullah. Qala, dia kata, kaifa asna' ya Rasulullah in adraktu dhalik? Qala tasma'u wa tuti'u lil amir, wa in duriba dhuhrika wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Nabi kata akan ada selepas daripada aku pemimpin-pemimpin yang mereka itu tidak berpetunjuk dengan petunjuk aku dan tidak bersunnah dengan sunnah aku. Dan akan bangkit di kalangan mereka itu lelaki-lelaki, jantung hati mereka bagaikan jantung hati syaitan yang berada di dalam tubuh manusia. Kata Huzaifah tanya Nabi, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik? Apa yang patut aku buat wahai Rasulullah jika sekiranya aku mendapati ataupun aku sampai pada zaman tu, aku berada dalam keadaan itu? Nabi SAW kata, dengar dan taat kepada pemimpin sekalipun dipukul belakangmu dan diambil hartamu, hendaklah engkau dengar dan taat. Hadis ni telah digunakan di banyak negara-negara Arab, terutama negara Teluk, dan kemudian diimport oleh sebagian manusia masuk ke Malaysia, dan mereka pun gunalah juga hari itu memperkatakan hadis ini. Sebelum saya nak cakap tentang apa kata Ibn Hazm, dalam Islam kita tak boleh baca satu hadis kemudian kita tengok hadis itu saja tanpa melihat kepada rangkaian hadis. Maksudnya kena tengok hadis ni secara keseluruhan, hadis-hadis lain lagi, nak combine macam mana, nak gabungkan macam mana. Pasal ini pun masalah, sebab dia ada kelompok yang dia tak kira kerja nak lawan kerajaannya, betul salah nak lawan,
hak mana dia tak setuju, padahal benda tu bukan salah pun nak lawan juga. Ni pun satu masalah. Ada pula hak ni kira tu saya sebut dalam dia ada masalah. Ada puak yang menganggap masalah taat pemerintah ini ialah masalah akidah. Ibn Ashur kritik benda ni. Dia kata antara benda yang jadi masalah dalam bab tauhid ni, ada ulama yang masukkan masalah taat pemerintah, masalah ikut mazhab dalam masalah akidah, masalah tauhid. Maka siapa yang tak ikut mazhab, siapa yang tak taat pemerintah, menyeleweng daripada akidah. Dan kita dengar benda ini. Ibn Ashur sebut benda ni. Ibn Ashur meninggal tahun 1973. Di antara imam yang hebat dalam maqasid. Alaysa subhu biqarib, buku dia. Dan satu puak lagi, dia jadikan parti dia tu macam dengan akidah. Siapa yang tak ikut parti kita, tak ikut Islam. Ni pun satu masalah. Hak satu pi balik sana, hak satu lagi pi belah sini. Islam bila nak baca satu hadis, dia lihat dalam konteks keseluruhan. Hadis ni betul pada satu sudut, tetapi kita kena tengok Nabi juga kata innan nasa idza ra'au zalim thumma lam ya'khudhu ala yadayhi ausyaku an ya'ummallahu bi'iqabin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud dan Tirmizi, Nabi kata sesungguhnya manusia apabila tengok orang zalim kemudian dia tak halang orang zalim, dibimbangi Allah Ta'ala akan mengenakan azab kepada semua mereka. Dan kita baca hadis hari itu, hadis apa? Nabi kata rosaknya orang terdahulu daripada kamu apabila apa? Orang bangsawan mencuri, taraku, apabila idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihi al-had. Apabila orang dhaif yang mencuri, maka dia dikenakan hukuman had kepadanya. Itu punca rosaknya manusia. Kita tengok Nabi SAW. Sebelum kita tengok Ibn Hazmin nak kata apa, kalau tidak Ibn Hazmin mesti nak terima hadis tadi literal, secara macam tu saja. Di dalam riwayat hadis Nabi, ada satu orang nama dia Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah ni mungkin nama dia Sawad bin Ghaziyah, mungkin juga nama dia Sawad bin Amr. Sawad bin Amr, Ibn Hajar Al-Asqalani yang disebut Sawad bin Amr. Tapi dalam sebahagian riwayat dia sebut, dalam Abu Nuaim Al-Asfahani sebut Sawad Al-Ghaziyah. Dia ni Nabi SAW satu hari dia mai kepada Nabi, dia kata pada Nabi masa sebelum nak berperang, dia pergi perang, dia kata auja'tani wa qad ba'athaka bil 'adl. Dia kata wahai Rasulullah, Rasulullah telah sakitkan aku, sedangkan Allah hantar Rasulullah untuk keadilan. Aku nak minta balas. Lepas tu dia kata Rasulullah pun Rasulullah pun kata sila balas. Tu Nabi, tak kalah orang hak jahat boleh pukul belakang kita, kita kena. Sedangkan Nabi, kawan ni kata dia pernah kena pukul dengan Nabi, kena Nabi apa, orang panggil apa, dia panggil, orang Melayu panggil mana, ta'an, bukan tikam sampai mati, tojoh bahasa. Nabi jolok perut dia gitu kan. Jadi dia kata engkau pernah jolok perut aku. Nabi kata balas. Dia katakan Nabi, masa kau tikam jolok itu ni tak pakai baju. Jadi mana Nabi pakai baju? Nabi pun selak perut dah. Dia mai dekat perut Nabi, dia cium perut Nabi. Lepas tu dia bangkit. Nabi SAW tanya dia,
Ma hamalaka ala hadha ya Sawad. Sawad, pasal apa hamba macam tu? Dia kata, wahai Rasulullah, aku rasa-rasa ni macam ni saat akhir aku jumpa dengan kau. Aku minta harap-harap saat akhir ni kulit aku dapat bersentuh dengan kulit kau. Maksudnya dia bukan nak balas, dia saja dia nak sentuh kulit Nabi SAW, tapi dia akal sikit lah, dia buat macam tu. Tapi tak apalah, tapi ideanya ialah apa? Hatta Nabi kata bila Nabi buat boleh balas. Tiba-tiba kita pergi habak kat orang ramai, kalau pemimpin pukul kita, ambil kereta kita hendaklah sabar. Ni tak padan kalau kita faham macam tu. Saya tertarik, saya nak sebut banyak lah, tapi saya nak sebut pasal minggu lepas kita kritik Ibn Hazmin, jadi saya nak bela dia sikit. Ibn Hazmin Al-Andalusi telah ditanya tentang hadis ni kepada dia, pasal dia terkenal dengan literal. Jadi Ibn Hazmin, orang tanya Ibn Hazmin, apa cerita hadis ni? Adakah Ibn Hazmin jawab, macam tu lah, empat taat sudah lah, pukul ke kena balun ikut apa? Ibn Hazmin tak kata. Saya terjemah, saya dah terjemah Ibn Hazmin, nak mudah, saya tinggal teks Arab ni, saya terjemah. Dia tulis ni, kitab ni dalam Al-Faslu fi Mihal wa Nihal, fi Milal wa Nihal. Kata dia, adapun apa yang diperintah oleh Rasulullah agar bersabar atas pengambilan harta dan pukulan di belakang, itu semua tanpa syak jika pemerintah menguruskan itu, yakni menguruskan harta dengan cara yang sebenar, maka tidak syak wajib ke atas kita sabar. Adapun jika dengan cara yang batil, maka berlindung dengan Allah untuk Rasulullah menyuruh bersabar untuk itu. Dalilnya firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan kamu tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Kita tahu bahawa kalam Rasulullah tidak akan menyalahi kalam Tuhannya, maka sah bahawa apa yang Rasulullah SAW sabda adalah wahyu dari sisi Allah Azza wa Jal. Tiada perbezaan, tiada percanggahan dan tiada pertentangan. Jika demikian, maka sesuatu yang yakin tanpa syak yang diketahui oleh setiap Muslim bahawa mengambil harta Muslim ataupun zimmi tanpa cara yang sebenar dan memukul belakangnya tanpa kesalahan yang sebenar adalah dosa, permusuhan dan haram. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya darah kamu, harta kamu, maruah kamu adalah haram antara kamu. Maka tiada syak dan perbezaan pendapat kalangan muslimin bahawa orang yang menyerahkan hartanya untuk perampas secara zalim, memberikan belakangnya untuk dipukul secara zalim, sedangkan dia mampu untuk menghalang hal demikian itu dengan apa cara yang mungkin, maka itu adalah pertolongan kepada orang yang menzaliminya, adalah dosa dan permusuhan, dan ini adalah haram dengan nas Quran. Tengok Ibn Hazmin fikir, dia tak kata literal dalam bab ni, dia tak kata no tak boleh, yang ni tak boleh, dia kata. Hak tadi tak apalah, perempuan tadi tak apalah, dia kata. Tapi yang ni tak boleh, Ibn Hazmin kata, ini kena lihat keseluruhan, mustahil. Dan saya katakan seperti mana saya sebut dulu, kenapa Nabi suruh taat? Kerana Nabi tak mau kita mati. Sistem zaman dulu, kalau seorang kita dia ambil harta kita pun pergi keluar lawan, kira dia pancung lah. Tak padan dengan hilang harta 3-4 ribu dengan nyawa nak terbang. Tak padan dengan kena pukul di belakang, kita nak pergi balas balik ke dia tu, habis dia sapu family kita, keluarga kita. Untuk itu Nabi suruh sabar. Tapi Ibn Hazmin kata kalau mampu kena lawan, dah tak mampu tak apa. Kalau kita mampu, kita tak halang, berarti kita menolong orang yang zalim. Sedangkan Allah kata jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ini Ibn Hazm Al-Andalusi yang dikenal sebagai ketua kepada aliran literalis Zahiri, tapi dia lebih cerdik jauh daripada Zahiri moden. Zahiri hak tulis dalam utusan tu tak secerdik sejuta kali di belakang Ibn Hazmin yang merupakan imam bagi mazhab Zahiri. Wallahu ta'ala alam, dan kita jawab soalan-soalan. Silakan.
Update tentang P. Ramlee. Saya saja pasal ramai peminat P. Ramlee tu, Abang Hassan tu kuat P. Ramlee. Suruh saya buat kritik sosial pada filem ulas kritik sosial filem Ramlee. Ni kena panggil Imam Fatimah. Tapi tak apa. Tapi Ramlee tak apalah, orang ni dia bukan ulama berkhabar. Satu orang seniman. Tapi dia ada unsur kritik sosial yang bagus. Pada zaman Ramlee, golongan kayangan, iaitu orang golongan diraja, royal family dalam negara ni tak boleh disentuh. Dulu lagi teruk orang Melayu macam-macam, dia percaya raja ada daulat, raja sumpah pun boleh jadi batu dah, kan? Yang ni kena sumpah dengan raja, kena daulat raja. Kepercayaan unsur khurafat tu ada dalam fikiran orang Melayu. Orang Melayu dulu banyaklah cerita sumpah, kan? Si Tanggang mak dia sumpah jadi apa? Jadi batu. Kita kalau sungguh ibu ni boleh sumpah jadi Mercedes BMW boleh buat pakai, sumpah jadi batu tak. Tapi orang khurafat orang yang ada. Tapi P. Ramlee hidup pada zaman tu, dia ada kelebihan ya, sebab dia menembusi benda ni. Filem-filem dia mengkritik kezaliman sejarah raja-raja Melayu banyak. Musang berjanggut lah apa, dia macam, kalau bahasa kasar dia macam pembodohkan raja negeri tu, kan? Dia kadang-kadang dia pembodohkan apa nama ni, dia pembodohkan, bahkan dia pembodohkan mufti negeri tu, iaitu datuk nikah kahwin. Jadi dia kira kelas. Tapi dia tak Wahabi lah. Dia banyak filem-filem dia yang ada mesej yang bagus, walaupun sebahagiannya tak benar. Sebagai filem Semerah Padi, Sumpah Semerah Padi tak benar, sebab kerana cara dia portray hukum Islam tu nampak tidak benar, nampak zalim. Tapi cerita yang lain itu mungkin di luar daripada kemampuan dia. Tapi cerita yang lain banyak ada kritik yang bagus. Di samping ada juga unsur negatif, tapi ada kritik sosial yang bagus. Yang mana kebanyakan penghasil filem pada zaman ini gagal untuk menghasil. Even lagu-lagu P. Ramlee, liriknya, walaupun dia bukan tulis semua liriknya ditulis oleh Jamil Sulong dan seumpamanya, mereka yang tulis itu. Sebahagian orang puji P. Ramlee, sebenarnya penulis liriknya lain, cuma P. Ramlee menyanyikannya, tapi mesej lagu-lagunya lebih bagus. Adapun filem, saya bukan nak tentang hak barat ni. Ni duta US di mana? Ke Libya, Benghazi, mati ditembak. Cuma saya nak sebut, di samping kita bantah filem tu, kita berhak membantah dan berhak untuk membenci benda ni dan meluahkan rasa tak puas hati kita. Cuma kita kena tahu cara fikir yang berbeza. Dia ada, mereka ini percaya kepada satu perkara. Pertama, mereka percaya, satu asas mereka percaya freedom of expression. Mereka percaya bahawasanya setiap orang berhak untuk kata apa yang dia nak kata. Dan mereka anggap ganjil jika ada orang halang untuk orang kritik orang lain dengan karya-karya masing-masing. Pada masyarakat kita benda tu ganjil, dia serang Nabi kita sensitif, kita boleh bertindak dengan cara kita mungkin pulau barang dia dan seumpamanya. Tapi dia sendiri, mereka sendiri tak dapat faham, melainkan mereka faham semua orang boleh kata. Mereka pernah kata pada Jesus, mereka pernah kata pada macam-macam. Kerana mereka tak ada benda yang sacred, tak ada benda yang dianggap suci.
Walaupun sebahagian mereka Kristian menghormati orang-orang yang luminaries, tokoh-tokoh utama mereka hormati, tetapi mereka telah rentas benda ni. Jadi bila kita nak bertindak, rakyat tak apalah, tapi di peringkat negara dia ada sedikit, saya percaya mana kerajaan datang pun dia terpaksa deal dengan benda ni dengan cara yang bijak. Kita tak bersetuju dengan Iran kerana Syiah dia. Tapi saya rasa Ahmadinejad mencadangkan supaya Holocaust supaya dipertikaikan balik, dibuat pertandingan, itu membangkitkan kemarahan Israel. Di satu sudut dia bijak. Kalau kau nak main benda ni, okey, kita pun play same game. Tapi itulah nasib dunia Islam, sebab kita dah tak menguasai benda ni, dan kemungkinan orang Islam boleh bertindak satu benda yang menyampaikan mesej. Mungkin kita boleh zahirkan kemarahan kita, tetapi adakah dalam masa yang sama kita kena fikir apakah mesej yang boleh kita sampaikan kepada mereka, bahawasanya itu bukan Nabi Muhammad yang hampa faham. Kemarahan, demonstrasi mungkin satu hal, tapi saya tak tahu, saya rasa membunuh duta ni tak boleh. Membunuh duta satu kesalahan. 2 wakil yang dihantar oleh Musailamatul Kadzdzab untuk berjumpa dengan Nabi SAW, hantar surat kepada Nabi apabila Musailamah mengaku dia juga Rasul. Nabi tanya 2 wakil ni, adakah hampa berdua ni juga percaya bahawasanya hampa ni jadi murtad juga? Murtad ni bukan maksud saja keluar Islam, memerangi Islam dengan mengangkat Musailamah yang mengedakwa secara Rasul itu sebagai Rasul dan keluar daripada Islam dan perang dengan Nabi. Hampa pun sama. Dia kata kami pun sama, dua-dua. Nabi kata, laula rusul la tuqtal laqataltukuma. Jikalah tidak kerana para utusan diplomatik itu tidak dibunuh, aku ambil tindakan bunuh pada kamu berdua. Pasal hampa perang Islam. Tapi Nabi tak ambil tindakan kepada 2 orang tu, walaupun mereka sedang berperang dengan Nabi, sebab mereka perwakilan, mereka utusan, mereka wakil diplomatik. Kalau mereka bunuh, kita lebih tak menggagalkan cara untuk kita faham benda ni. Macam mana kalau perwakilan diplomatik kita dibunuh juga di negara-negara mereka? Kita tak boleh terima benda ni. Cina dulu teruk, kerajaan Cina kan, wakil-wakil diplomatik ngampi, walaupun teruk, dia hanya sebahagian dicukok kepala, dia hantar balik kan. Ada apa yang dipotong hidung, tapi dia tak bunuh. Itu pun salah. Islam tak ada, tak, mereka ni tak disentuh. Bertamadunnya Islam dalam hal itu, bertamadunnya Islam dalam hal itu. Nak bantah, saya setuju, demonstrasi pun tak apa, sebagai satu mesej. Apa yang awak nak awal pada Rasul kita tidak benar, tapi mesej kita kena bagi tahu apa yang betul. Kita kata Islam tak ganas, tapi kita bunuh duta, itu bukan mesej dia. Mesej dia ganas. Nabi bukan pengganas, tapi kita bunuh duta, itu bukan mesejnya. Itu mesej yang salah. Duta tak dibunuh dalam Islam. Nabi apabila perang, Nabi kata la taghdiru wala taghullu wala tumathalu wala taqtulu sibyan wa ashabus sawami' wa ashabus sawami'. Jangan kamu khianati perjanjian, jangan kamu khianati harta rampasan perang, jangan kamu cincang mayat, jangan kamu bunuh kanak-kanak, dan jangan kamu bunuh rahib-rahib, padri-padri, tok sami, orang-orang yang sedang beribadat di pusat-pusat ibadat. Itu arahan Nabi kepada tentera di medan perang, bukan di medan demonstrasi. Sebab tu ini kita kena disiplin kan. Kedua-dua parti politik jadi 3 suku sikit. Kawan ni londe seluak, tunjuk kat gambar lah, seorang lagi pi baling kasut masuk dalam masjid lah. Ini semua dua-dua parti ni dah tak betul. Kalau kita kata, oh ini kami nak memperjuangkan, yang ni kata kami pejuang bangsa, hak ni kata kami perjuangkan agama, itukah akhlak? Mungkin saya tak salahkan parti, tapi saya ingatkan mereka mesti mendidik pengikut mereka. Terlalu banyak sangat bercakap tentang politik, bimbang sampai terlupa nak habang kat orang bawah.
Apa cerita londeh seluak pergi tunjuk kat gambar orang. Dan ada orang mungkin akan kata, alah tu itu sikit dah nu depa ambil duit. Adakah itu caranya? Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berperanglah pada jalan Allah orang yang memerangi kamu, jangan melampau. Allah tak suka orang yang melampau. Tu perang Tuhan tak pergi melampau. Tu perang Nabi tak pergi cincang mayat. Ini bukan perang pun. Lawan nak pangkah pilihan raya saja. Sampai bulan pangkah bolehlah tuntut keadilan, kesamaan, tak apa, tapi mesti berdisiplin. Nilai orang manusia ni disiplin pada akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dihantar untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kita nak buat apa kalau ada 1000 rakyat yang bersemangat tapi perangai entah bawa. Sebab itu dua-dua parti ni macam-macam lah jadi. Baling kasut lah, seorang tu buat satu kumpulan buat tarian punggung lah, satu ni buat keluar punggung terus dan tak apa, rosak jahanam negara. Dalam majlis ilmu, ustaz kata malaikat akan mengelilingi. Ustaz kata, Nabi kata akan mengelilingi kita dan siapa saja yang hadir akan dapat pahala. Soalan saya, bagaimana dengan ustaz-ustaz yang bid'ah? Adakah malaikat akan ikut serta dalam majlis yang hadir? Nabi habaq dalam majlis ilmu, majlis zikrullah, memperingati Allah. Kalau dia tidak mengingatkan pada Allah dan dia tidak ilmu, maka dia tak ada malaikat. Jadi tak termasuk dalam definisi tu. Mudah-mudahan Allah takdir, Allah jadikan majlis kita menjelang. Semua orang berhati-hati. Ada soalan ni? Ya. Wartawan, kita ada tulis lah wartawan, tapi etika wartawan, kalau dia buat fitnah pada orang, dia wartawan ni satu fitnah dalam bahasa Melayu lah, buhtan yang kita kata tu kan, dakwaan bohong, dia tanggung dosa dakwaan bohong. Yang kedua, dia mungkin dakwaan dia betul, tapi dia dedahkan aib orang, benda yang Allah tak benarkan dia dedah. Ada benda kita boleh bangkit, umpamanya kalau lembu sekok 2,500 tapi dah jadi 2.5 juta, duit kita patutlah dibicarakan di dalam media umum secara adil lah. Maksud bukan buhtan, tapi kena dibangkitkan tentang persoalan duit ni dengan cara yang betul. Itu perkara yang membabitkan public interest. Tapi benda yang membabitkan personal sin, benda yang membabitkan dosa peribadi, orang ada fair dengan siapa-siapa, dia tak boleh jadikan itu isu akbar. Orang kena tangkap khalwat, dia tak boleh jadikan itu isu akbar. Dia buat benda tu, dia berdosa. Kerana Nabi menyuruh menutup aib pribadi ni. Dan kita tengok benda tu telah jadi satu gosip ni, dia jadi benda yang syok buat cerita. Yang ketiga ialah dia membuat dosa namimah. Namimah ialah dia jadi namam,
Namam maksudnya dia bawa cerita bagi orang berkelahi. Saya ada kata pada satu artis tu, artis cara dia jawab tu tak matang. Dia keluar langsung, abang Dr. Asri, fulan-fulan kebudak-budakan. Tengok ayat tu. Dia kata sama lah, sama. Mungkin tafsiran hang sama, tapi bila orang kata jangan buat macam tu, tak matang, hang jangan jadi budak-budak, dia lain. Mungkin boleh membawa makna yang sama, tapi tak matang tu dia lebih standard sikit bahasa dia. Pasal ayat ni tak boleh kita kata apa, sila makan daging kambing dengan sila makan daging kambing, itu lain tu. Jadi sebab itu wartawan ni kita kena ada etika kewartawanan Muslim. Dan saya sebut antara benda yang perlu ialah kita perlukan portal berita yang dia bawa berita macam yang lain. Dia ambil berita yang diperlukan, tapi dia ada value added dengan dia masukkan unsur-unsur Islam dalam berita tu. Umpamanya berita sekian-sekian, dia ambil temu ramah dengan ustaz sekian-sekian, ataupun orang tokoh-tokoh mana sekian-sekian yang memberikan value yang baik dalam berita tu. Kita tak ada. Kalau ada, ia satu benda yang baik. Ini wartawan. Wartawan kalau dia rezeki dia tu mai dari fitnah orang, dia mendapat rezeki yang haram daripada rezeki itu. Ada soalan? Assalamualaikum. Kata-kata Ibn Hazmin. Bukan kata-kata Ibn Hazmin. Sekiranya ada pemimpin untuk mempertahankan kuasa, walaupun dengan kata secara zalim sekalipun, walaupun dia tidak dapat menangkan mutlak, tetapi untuk mempertahankan kuasa, dia lakukan pembunuhan. Lakukan apa? Lakukan pembunuhan atau peperangan mutlak untuk mempertahankan kuasa. Jadi dibunuh pihak yang Islam, membunuh orang kafir sini pun itu. Jadi sekiranya benda itu berlaku atau kemudian depan saya, dia bunuh orang yang pihak Islam yang tidak salah, apa tindakan saya waktu itu? Pertahankan orang yang tak bersalah itu jika kita mampu. Yang ni dia panggil babus siyal. Kita ada kitabus siyal dalam dalam fiqh. Kitab seseorang mempertahankan diri dia apabila dia diserang. Para fuqaha berbeza pendapat, mempunyai beberapa pendapat, tapi secara umumnya pendapat mereka, jika seseorang Muslim langgar nak bunuh kita, adakah wajib kita pertahankan diri kita ataupun harus kita pertahankan diri kita? Kita tak ada masalah dengan dia, tapi tiba-tiba dia nak ingin jadi dia, kita wajib pertahan diri kita. Yes, betul. Tapi jika kita ada dua pilihan dalam proses mempertahankan diri itu, salah satu akan berlaku. Umpamanya, kalau kita tak mati, kalau dia tak mati, tentu kita mati. Dia mari bawa parang, dia kata lagi nyawa ada, aku mesti bunuh hang. Dan kita tak nampak jalan benda ni, mesti salah seorang kena mati. Apa hukum kita bunuh dia? Dan apa hukum kita kata aku ikut hang lah, aku tak mau bergaduh dengan hang, kita kawan lama, hang nak bunuh aku, membunuh lah. Ataupun kita bergaduh dengan abang kita, ikutlah, nak bunuh membunuh lah. Apa hukum? Dalam yang pertama, kalau kita tampil, kita yakin bahawasanya kalau kita tak bunuh dia, dia memang bunuh kita, kita boleh untuk pastikan dalam proses nak memastikan nyawa kita tak mati, kita matikan dia. Boleh. Bukan wajib, boleh. Fuqaha menyatakan kalau dia Muslim, dia abang kita, dia apa, kita harus mempertahankan diri kita. Kita tak wajib.
Jika kita tak tahan, kita duduk sengam, aku tak mau bergaduh dengan hang, ikut hang lah nak bunuh aku, hang punya berdosa. Kita tak berdosa, kita tak dianggap bunuh diri. Kerana kes anak Adam, kan? Wala in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi li aqtulak inni akhafullah rabbil alamin. Jika engkau jatuhkan tangan kau untuk membunuhku, aku tidak akan menjatuhkan tanganku untuk membunuhmu, kerana aku takutkan Allah Tuhan semesta alam. Kisah dua anak Adam. Ingat tak kisah dua anak Adam? Orang Melayu sebut Qabil dan Habil. Israeliat sebut Qabil dan Habil. Dia dua anak Adam. Watlu alaihim naba abna Adam. Quran kata, bacakan kepada mereka kisah dua anak Adam. Kata Israeliat Qabil dan Habil. Oleh kerana dia orang tak mempertahankan, sebahagian para fuqaha kata, termasuk dalam mazhab Syafi'i juga, disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', dia sebut bahawasanya benda ni kalau dia tak pertahan pun dia tak berdosa. Tetapi jika orang-orang dia nak bunuh orang lain, orang itu di bawah jagaan kita, dia nak bunuh isteri kita, dia nak bunuh anak-anak kita, yang mereka ini mengharapkan perlindungan, dan kewajipan kita ini to protect, to give them protection, untuk bagi mereka perlindungan. Itu adalah tanggungjawab kita. Maka kita kena pertahankan mereka, wajib. Apatah lagi jika dia nak buat benda yang tak elok lah tu, tapi kita wajib bertahan. Tentang hak diri kita sendiri, maka kias dengan benda ni. Ayat ini juga digunakan oleh Uthman bin Affan. Dia tak lawan dengan pemberontak. Sebab tu dia tak bangkit lawan. Dia kata biar dia suruh orang balik. Bukan Uthman bunuh diri. Dia tak mau tumpahkan darah orang Islam di tangan dia. Hampa nak buat, hampa punya hal lah. Aku tak mau tumpahkan darah aku. Itu pendirian yang diambil oleh Uthman semasa rumah dia dikepung, menyebabkan Uthman bin Affan dibunuh dalam kes itu. Kalau kita tengok ada orang Islam lain nak kena bunuh dan dia tak mampu, dia minta pertolongan kita, kita pertahankan diri dan kita mati. Nabi kata, waman qutila duna li nafsihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh kerana tahankan dirinya, maka dia syahid. Pertahankan harta, waman qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang bunuh kerana hartanya, dia syahid. Orang main nak ambil harta kita, kita tak bagi, kita pertahan, dia ambil juga, kita tolak dia bunuh kita, kita syahid. Nabi tak kata serah belakang biarlah dia pukul. Nabi tak. Tapi kalau kita rasa tak mampu, Allah dia nak ambil sekat 10,000, dia kata kalau aku ni mati tak padan, lagi dalam bank duk ada 500,000 lagi, dia ambil dulu, dia bubuh belakang kita sekali, kita sabar pun tak apalah. Itu kecerdikan masing-masing lah. Tapi kalau kita bertahan, syahid. Kalau kita tengok ada orang zalim nak kena, kita bertahan, kita syahid. Kalau dia tak berhak untuk dibunuh, dan kita yakin dia tak berhak untuk dibunuh. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi last sebelum ni Syekh Wahab buat pengumuman penyimpan muka besar. Ada soal? Tuan-tuan, kita supaya kita kuliah kita ni memang hari Khamis dah, tak tukar dah. So saya tak tahu dia orang buat announcement ke apa nama sebaran SMS ke tak. Ada tak ada, kita kira kalau kita tak hantar batai tu kira ada lah, tapi saya ingat normally kita akan hantar lah supaya kuliah kita ada. Dan saya nak minta jawatankuasa untuk kalau boleh tengoklah, kalau tuan-tuan setuju kita buat juga buka puasa Khamis ni, kalau ada orang buka puasa lah. Jadi kerana ada orang kata dia tak mau puasa sunat lah sebab dia dah dapat dah 360 hari. Ada orang tanya saya, gabung puasa qada dengan puasa 6, adakah dapat pahala? Sama. Satu orang tak puasa, maksud dia kena qada sebab dia tinggal puasa Ramadan. Dia puasa 6 hari qada tu pada bulan Syawal. Adakah dia dapat sekali dengan pahala puasa 6 dan juga pahala qada? Tuan-tuan rasa macam mana?
Ha? Ni jawapan tanyalah ustaz. Tak apalah. Ini kita pun ustaz je. Apa pendapat ustaz-ustaz yang ada di depan ni? Saya buat satu contoh bagi nak mudah. Seorang atlet kita pergi ke London kerana menyertai Olimpik. Ya, kalau tahu Olimpik ni mesti berenang lah. Nanti bukan semua berenang. Kayuh basikal haram halal kayuh basikal ni? Ha? Jangan kata, ada kata haram kayuh basikal. Pi kayuh basikal apa ni? Apa? Pertandingan lumba basikal di Olimpik. Jadi dia seorang yang bermusafir. Betul tak? Daripada Malaysia, janganlah kita buat pandangan sebahagian orang, mana boleh yang nak pergi bertanding bulan Ramadan siapa suruh? Tak apa, yang tu hang buat Olimpik kat kampung hang. Ini macam tu pun ada orang nak merintah negara. Ini kita cakap tentang Olimpik yang dibuat oleh pihak lain, dan semua dunia hantar wakil, dan dia telah dipilih untuk menjadi wakil. Kata nak kayu basikal ke lain daripada ke? Tak apalah, apa-apalah KDP. Dia musafir, betul tak? Boleh tak dia buka puasa? Boleh tak buka puasa? Nak dengar siapa kata tak boleh? Pasal Quran kata wa man kana maridan aw ala safar. Siapa yang sakit ataupun musafir. Dia tak kira lah musafir apa, asal musafir boleh lah. Oh tak boleh musafir pergi umrah ya. Orang kata musafir lah. Jangan mandai-mandai pada apa yang Quran kata. Jadi dia pun tinggal 6 hari. Mai bulan Syawal dia pun puasa 6 hari ganti. Dia tu dapat pahala sama dengan kita yang puasa 30 hari dan 6 hari pada bulan Syawal, sama dengan dia yang mana tinggal 6 hari pi puasa balik ganti 6 hari pada bulan Syawal. Itu maksud dia. Tuan-tuan setuju? Ha? Setuju tak? Siapa tak setuju? Tuan-tuan faham tak ni? Faham tak? Pasal setengah ustaz dia jawab, dia duk faham perempuan haid ni. Orang yang qada ni bukan perempuan haid saja. Siapa lagi? Orang sakit. Member kita senak perut bulan Ramadan, dia tak puasa 6 hari. Kemudian sampai bulan Syawal dia ganti 6 hari, dia dapat Ramadan dan Syawal sekali. Apa kata kita musafir 6 hari pada bulan Ramadan? Tuan-tuan, ini kias yang tidak tepat. Tentu tak sama orang yang puasa 36 hari dengan orang yang puasa 30 hari. Dari segi jumlah pun tak sama dah. Dan mereka kias orang masuk ke dalam masjid, bila dia semayang Isya, orang masuk orang tengah semayang Isya, dia tak perlulah semayang tahiyatul masjid, kerana semayang Isya tu cukup untuk menggantikan kemakruhan tak semayang tahiyatul masjid. Tuan-tuan, itu kias yang tak boleh diambil kira. Kita masuk masjid duduk saja, terus duduk, memanglah makruh. Untuk mengelakkan makruh, maka kita kena lakukan apa-apa solat. Tetapi ini bukan soal makruh, ini soal dapat pahala tambahan. Kalau orang tak puasa Syawal pun tak ada masalah. Dalam mazhab Malik makruh puasa 6. Cuba ada siapa dengar mazhab Imam Malik duduk zaman ni kena tuduh sakan. Makruh puasa 6. Atas alasan baca artikel saya. Kemudian kita kata gabung, tak munasabah. Tak ada satu alasan yang munasabah. Nabi kata man shama Ramadan fa atba'ahu thumma atba'ahu 6 min Syawal. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari pada bulan Ramadan. Saya tak nafikan ada orang bagi pendapat, tapi saya nak, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka puasa 6 Ramadan ikuti 6 hari pada bulan Syawal. Kena puasa Ramadan tu. Artinya kalau awak hilang bulan Ramadan, awak kena ganti Ramadan tu. Lepas tu 6 hari pada bulan Syawal.
Adakah munasabah 30 hari puasa dengan tinggal 6 hari dapat pahala dengan 36 hari yang puasa cukup pula Ramadan tu? Tak sama. Sebab itu seolah kata dapat pahala sama ni tak tepat. Dia kata mana tahu Allah Ta'ala yang nak bagi, hatu betul. Hatu betul. Siapa pun tak tahu Allah Ta'ala nak bagi. Tapi Allah Ta'ala taklah bagi puasa 36 hari sama pahala dengan puasa 30 hari. Maha suci Allah Ta'ala yang maha adil, yang memberikan pahala kepada hamba-hamba. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.